Hai madam. Sihat je. Kita berapa hari lagi nak raya ni? Hari ni puasa yang keberapa Hari ni puasa keberapa? Beri Aris ni ketawa. Aris ni tak puasa Baju raya dah beli ke semua orang? Baju raya dah beli ke? Tak. Tak, alah sedih je tak. Janganlah bersedih ya. Kita tak raya. Okey, untuk soalan assignment, Madam terpaksa tukar sebab Madam bincang dengan lecturer yang lebih senior. Dia kata soalan ni tidak sampai tahap kamu. Sebab itulah bila Madam tengok kamu punya ni macam pelik sikit. Tapi sebab bukanlah tak boleh buat, tapi macam orang kata tidak menjawab soalan. Tak boleh lah tu maksudnya. Jadi Madam pun hari semalam ke hari apa tu, Madam pun review balik soalan, Madam baca dan Madam rasa macam ada soalan yang boleh kamu buat, ada soalan yang Madam rasa Madam kena tukar sikit lah. Okay, Madam kena tukar sikit sebab Madam tak nak benda ni lari daripada kamu punya level lah. Okay, so untuk soalan pertama, grup mana yang ambil? Madam rasa Madam ada dah semalam Madam tengok. Grup mana yang ambil soalan pertama? Soalan pertama. Saya, madam. Soalan ni senang je, betul tak? With relevant example, discuss the scope of political science. So, scope of political science, senang je. Okay? So, public admin ni chapter 1. Okay? So, dan dia punya soalan pun dia tak susun elok-elok lah kan. So Madam fikir tak apalah, Madam dah identify chapter mana. So scope of political science is very direct question and then just buat example je, tambah example and then bila ada example tu kamu buatlah example yang kena mengena dengan situasi sekarang. Okay, beres ya yang kumpulan yang pilih soalan nombor 1 chapter 1 ni boleh? Boleh madam. Alright, ini chapter 1. Okay, jangan pergi ke chapter lain. Ini adalah soalan daripada chapter 1. Yang kedua, how does government obtain power? Okay, soalan ni agak kebat sikit tapi still dia under power. Seperti mana kita tahu, power ni ada 5 sources of power or 5 types of power or 5 bases of power. So dia nak kamu kaitkan power ni dengan macam mana kerajaan dapat kuasa. So pertama sekali kita tengoklah dari segi coercive. So macam mana kerajaan menggunakan kuasa paksaan untuk mendapatkan kuasa. So kamu buatlah katakan kerajaan menggunakan undang-undang, benda-benda macam tu. Ada ke yang pilih soalan nombor 2, square chapter 2 punya question ni, ada ke? Ada tak? Ada. Okay, so boleh. Okay, so yang lepas tu kamu buatlah. So yang kedua, apa dia? Coercive. Lepas coercive, wealth. Saya cakap lah kerajaan bagi bantuan keuangan ke. Lepas tu yang ketiga apa lagi? Macam-macam boleh buat. Okay, popular support, procedure. Tapi kamu kena kaitkan macam mana kerajaan. Kalau yang kita belajar selama ni memanglah sentuh kerajaan, tapi ada juga yang Madam sentuh orang yang bukan kerajaan. Tapi untuk soalan ni kamu kena fokuskan bagaimana kerajaan mendapatkan kuasa dan jangan berkisarkan pada benda-benda lain, just 5 types of power yang kita belajar tu. Boleh Alright. Madam, Ya. kalau macam election tu bukanlah. Betul. Sebab sekejap ni. Sekejap, itu election. Kita ada yang pertama apa dia? Wealth. Betul tak? Kita ada coercive. Lepas tu wealth. Lepas tu kita ada wealth. Lepas tu expertise. Lepas tu popular support. Lepas tu apa lagi tu korang? Ada 5 tu. So kalau election, kamu boleh cakap menang dalam election bermaksud dia ada support. Dia ada popular support sebab dia ada pengikut, sebab tu dia menang. Kadang-kadang kita fikir kan, kenapalah Tun M ni dah umur 90 lebih pun nak bertanding lagi. Anwar Ibrahim ni daripada muda, jak muda sampai ketua, buat apalah duk jadi wakil rakyat. Why? Because dia ada
penyokong dia. Kalau tak, takkanlah dia nak bertanding. Kalau dia tak ada sokongan macam kita nak bertanding pun tak ada mood. Sebab apa? Hak sokong kawan kita, adik kita 2 orang. Dah macam nak menangnya. Ini dia ada ramai support. Tu yang dia nak, dia yakin untuk obtain power. Okay, kamu tengok kat situ. Kalau apa-apa tak faham boleh tanya pada madam lah, tapi janganlah tanya sangat sebab kadang-kadang assignment ni kalau boleh madam nak something yang madam tengok, wow surprise. Okay, faham tak? Sampai kamu ni kadang-kadang pergi hantarnya kat madam apa? Pergi hantarnya so assignment jadi macam madam tak surprise. Kita nak element of surprise tu masa presentation. Tapi pleasant surprise lah, jangan surprise Allah salah. Tak nak lah macam tu ya. Okay, kita tengok soalan nombor 3 ni pula. Discuss the elements of the state, relate it to the context of your country. Tak ada negara lain lah, negara kita lah. So kita ada 4 elements of state. So kamu pun, madam rasa dalam modul madam pun ada dah dia punya dia punya contoh madam buat pun berdasarkan negara kita, tapi mungkin ada yang bukan negara kita. So kamu pun kupas lah pasal Malaysia dan elements of Malaysian state. 4 tu lah, population, government, sovereignty, apa satu lagi, territory. Alright, boleh kan? Ada yang pilih soalan nombor 3 ni? Ada. Ada, okay. So buat elok-elok. Soalan ni pun direct juga. Cuma kamu kena berkisarkan kepada negara kita. Alright? Alright, yang seterusnya adalah, is demokrasi dead in Malaysia? Adakah demokrasi sudah mati di Malaysia? Bincangkan. Dia macam rasa soalan ni agak kontroversi. Sebab Madam tak nak lah walaupun kita belajar sains politik, tapi kita bercakap benda-benda yang macam ni boleh menggugat keharmonian. Sebab Madam rasa soalan ini agak kontroversi sikit dan boleh mengundang sesuatu yang tidak elok lah. Jadi Madam rasa tukarlah tu, Madam rasa tak relevan. So kita just belajar pasal demokrasi je. Okay, ciri-ciri demokrasi di Malaysia yang kamu nampak. So kamu tengoklah demokrasi kat Malaysia, nanti kamu belajarlah. Maknanya ada pilihan raya, ada orang boleh memilih. So kamu tengok benda tu di situasi Malaysia, and then kamu combinekan ciri-ciri demokrasi yang kita belajar dalam buku, dalam PhD 120, dan kamu tengok situasi demokrasi dekat negara kita. Sama ke tak sama? Alright? Dan yang seterusnya, okay, ada yang ambil soalan nombor yang demokrasi ni tak? Ini bukan chapter 4 tapi chapter 7. Ada yang ambil tak soalan ni? Madam, ada orang request nak masuk. Ya ke Allah? Siti Melur, Bunga Melur, okay. Masuk dah Melur, masuk dah. Kita tanda attendance ya. Okay, alright. Okay, so ada yang buat tak soalan demokrasi dah mati kat Malaysia ni? Ada hantar dia macam, ya Allah takut pula budak-budak jawab macam ni kan. So tukarlah soalan, biarlah kita, benda tu biarlah orang yang lebih tinggi tahap dia untuk menilai sama ada demokrasi sudah wujud ke tak wujud. Okay, sudah mati ke tak mati di Malaysia. Okay, so macam bagi Madam, matinya demokrasi di Malaysia ni satu benda yang statement yang berat. Jadi Madam tak naklah kamu buat statement macam ni. Kita belajar dulu ciri-ciri demokrasi. Alright, kita fahami dulu ciri-ciri demokrasi, barulah kita nak fikirlah mati ke tak demokrasi. Okay, ada ke grup yang buat soalan ni? Ada tak? Ada ke grup yang buat soalan pasal demokrasi ni? So Madam dah tukar kepada ciri-ciri demokrasi. Pilih yang belah kanan ni. Ada ke? Ada ke yang buat soalan ni, kelas? Tak ada tak ada kot. Okey, tak apalah. Tapi kalau nak buat, buat yang tu je lah. Tak usah buat yang belah kiri tu, buat yang belah kanan. Kita berhaluan kanan ya. Okay, with relevant example, discuss one autocratic country that exists today. Okay. Okay, so berdasarkan kepada example yang relevan, bincangkan satu negara yang mengamalkan sistem autokrasi yang masih lagi wujud sekarang. Ini chapter 8. Chapter autokrasi ni chapter 8. So ada yang buat tak chapter ni? Ada yang buat tak? Ada, Madam. Yang ni chapter 8. Okay, negara autokrasi ni dia berbeza dengan demokrasi. So kamu boleh tengoklah contohnya macam North Korea, contohnya macam banyaklah negara.
banyak lagi negara, Brunei Darussalam. So boleh ambil negara tu satu dan kamu pun bolehlah tengok macam mana sistem pemerintahan dia dan matchkan dengan ciri-ciri. Adakah dia betul-betul autokrasi ataupun tidak. Tapi itu sudah tentulah. Okay. Okay, yang ke soalan yang seterusnya iaitu discuss rule of law in your country. Soalan ni pun agak, bagi madam agak tinggi juga, agak susah juga. So madam entah tukar. Okay, siapa yang ambil question chapter 4 ni? Ada yang ambil tak? Ada ke? Ada. Ada, okay. So tak payahlah buat pening-pening, buatlah 4 sources of law that you can find example in your country. So tengoklah, okay, kalau katakan custom, buatlah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa Melayu ni dulu orang Melayu yang praktis, tapi dah lama siapa yang tak guna bahasa Melayu dekat papan tanda ke apa, dikira salah. Bahasa Melayu jadi bahasa rasmi dah. Diangkat, dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Dia macam-macam lagi lah. Okay, lagi religion. Kaitkanlah dengan agama Islam. Kaitkan in your country. Okay, boleh faham tak soalan yang ni? Ambil just 4 sources of law je. So nak pening-pening kepala rule of law ni. Boleh Boleh tak? Boleh, madam. Alright. Okay, yang seterusnya, politik is unavoidable. Discuss. Yang ni madam pun tak pasti. Apa orang kata, chapter mana. Dan sebenarnya dia bukan juga chapter 1. Politik ni tidak dapat dielakkan, bincangkan. Dia rasa dia tak ada arah lah soalan ni, macam tak boleh sebab soalan ni tidak ada dalam mana-mana chapter. Walaupun dia politik bukan chapter 1. So topik ni tidak relevan. So madam pun tukar kepada several discipline lah that related with political science. Kita belajar kan dalam chapter 1 kan. So madam tukarkan jadi chapter 1. So kamu tengoklah 4 areas yang kita belajar tu. Kan ada 7, ambil 4 saja yang relate dengan sains politik. Pilihlah geografi ke apa ke. So janganlah buat sama dengan dalam nota madam, cari yang lain sikit. History ekonomi kekalkan bidang-bidang tu, tapi orang kata dia punya explanation dalam tu make it macam surprise me. Macam wow, hebatnya budak ni cari macam tu. Boleh So ada tak yang buat soalan ni? Segrup Arisni kot, Mena rasa Mena tak advise lah buat soalan unavoidable bagai ni. Arisni pilih yang ni ke? Grup Arisni? Madam. So ambil yang ni lah, senang, tak payah nak pening-pening Okay, dan yang seterusnya soalan nombor 3, dia sama pula. Discuss the elements of the state. Ni elements, yang ni pun element juga. Tak payah, kita dalam belajar chapter 3 kita ada belajar 2 benda. So discuss the purposes of the state. Tujuan sesebuah negara itu wujud. Alright? Okay. So, faham tak macam mana nak buat assignment? Ada apa-apa nak tanya tak pasal assignment ni? So, madam rela menjawab lah, sanggup menjawab, sudi menjawab sekarang. Ada tak apa-apa persoalan nak tanya pasal assignment? Lambat lagi kita nak present. Cumanya tinggal lagi madam nak kamu bersedialah faham apa yang nak dibuat. Okay, sebab kalau assignment dia 15% report, 15% adalah presentation. So 30%. Maybe lepas raya madam akan buat midterm test. Okay, ketar dengan midterm test Essay lah. Tak ada ABC. So kita pun dah belajar sekarang ni kelas 2A dengan 2B dah belajar sampai chapter berapa dah? PAD 120. Chapter berapa hari ni tak dengar? Sekejap, madam. Chapter 1, political science, politik sebagai. Yang kedua, power, authority, state. Belajar dah state? State dah belajar? Dah, madam. Law? Law. Tak ingat dah. Law, sources of law. Hak lain tak ada ke nak menjawab? Ada sini seorang je ke dalam kelas ni? 3 madam. Baru chapter the state ke? Ya. Ya, madam. Wah, duduk mana ni? KB Mall ke? Bukan main motor. Okay, so habis je separuh chapter kita akan ada midterm test. Alright? Okay. So sekarang ni kamu just belajar chapter 1, chapter 2, chapter 3 baru. Chapter 4 tak belajar lagi? Ya, madam. Alright. Bila lecture last?
Minggu lepas, madam. Minggu ni tak ada lecture ke? Tak ada, hari Ahad cuti, madam. Oh, kamu pun lecture hari Ahad juga Oh, okey. Maknanya kau orang pun lagi tertinggal lah lagi. Sebab dah lah tertinggal sebab Sir Syafiq ada program. Lepas tu minggu lepas pula cuti. Okey, tak apalah. Meda akan tunggu kelas 2A, 2B untuk settlekan bab ni lah. Alright? Okey. So sekarang ni, chapter apa yang kita tak discuss lagi? Maknanya Madam bagi latihan tapi kamu tak discuss. Okay, cuba tengok, Madam tengok dekat learning activities ke mana ya, sebab Madam nak bagi. Quizzes, ada tak yang Madam tak discuss lagi kelas? Macam tengok dulu. Ada. Yang mana ya? Law. Cuba dulu. Law? Law ke? Madam. Chapter 4 tutorial. Tengok je. Quiz regarding law. Alright. Oh, ini apa ni? Oh, korang dah screenshot ni So, ada yang kalau tengok. Okay, jom kita buat quizzes tu. Kita try untuk sekejap tengok library. Sekejap. Oh, law je lah. Yang lain dah discuss dah. Chapter tu dah discuss dah. Sekejap. Okay, dia kena ambil video kot. Oops. That best for video. Okay. Okay, nampak tak yang Madam share ni? Nampak, madam. Kalau kamu buka the quizzes ni, kamu akan tengok lah. Madam punya, Madam buat soalan ni sajalah macam kadang-kadang kita boring juga kan. Jadi korang boleh buat soalan ni lah. So seramai 37 yang dah buat ni. Okay lah, kita boleh bincang. Show answers. Okay, kalau tengok kat sini. Start a live quiz. Preview lah. Okay, nampak tak yang Madam share ni? Nampak tak kelas? Nampak, madam. Alright. Okay. Okay, soalan nombor 1. What is the difference between general law and constitutional law? Okay, apakah bezanya undang-undang biasa dengan undang-undang perlembagaan? Okay, kamu kena faham ya, undang-undang biasa ni dia tak sama dengan undang-undang perlembagaan. Alamak, macam mana nak pause kejap So, dia undang-undang biasa hanya memerlukan simple majority. Tapi kalau constitutional law, dia memerlukan 2/3 majority dewan. Okay. Untuk diubah. Faham tak? So, tak boleh simple-simply kita nak ni. Boleh pause tak? Boleh sini. Okay, kejap Okay, kita tak boleh nak simply. Korang dengar tak Madam cakap? Ke bising? Dekat depan lagi, madam. Madam buka dekat quiz dia ke? Kat soalan ni. Dia ada kat depan lagi. Macam mana Kejap. Macam mana? Macam mana buka kat depan? Kat mana? Kalau Madam resume boleh ke? Ke tak boleh? Ke dia tetap berjalan ni? Madam pun pening benda ni. Kita orang tak nampak soalan madam. Yang ada cuma soalan yang tunjuk awal-awal sebelum madam tekan preview tu. Yang ni nampak tak? Ni nampak tak kelas? Nampak, madam. Nampak? Nampak. Kesian korang. Sabarlah Okay. Tak apalah, Madam tak naklah guna benda tu menyampah Madam 30 saat. Okay. So basically soalan yang Madam buat tu dia macam dia macam ni lah. Dia macam apa 30 saat tu. Dan dia akan buang secara rawak. Okay, dia macam buat rawak-rawak. Korang mungkin soalan nombor 1 lain, soalan nombor 2 lain. Okay. Okay, kita tengok yang ni soalan yang pertama ya. Okay. Law can be defined as. Okay, mana jawapan dia? Law boleh didefinisikan sebagai yang mana? Rules behind which there is sanction of punishment or reward by the state.
Okey, betul. Okey. Maknanya law ni adalah satu benda yang kalau kamu tak buat, kamu akan mendapat hukuman. Yalah, mana telefon mama? Ambil mama charge. Okey. So itu maksud law. Kalau nak bandingkan daripada empat-empat ni adalah ianya adalah inilah orang kata ini yang paling tepat yang ni Okey. Alright, yang seterusnya, below are sources of law except, okay, mana sources of law guys? Mana? Below are sources of law except, mana? Jawab seorang. Language. Mana yang? Language, betul. Judiciary, hakim adalah salah satu sources of law. Nanti kamu akan belajar dengan Sir Syafiq. Agama pun adalah salah satu sources of law. Legislature, iaitu parlimen, badan pembuat undang-undang, ianya juga adalah sources. Of course lah, the ultimate source of law. Sebab dia yang buat undang-undang. Okay. Okay, yang ketiga. Custom is repetitive practice that become habit of one race or community. So kita tahu custom ataupun adat istiadat adalah satu benda yang kita buat setiap hari. Sometimes adat ni tak payah nak remind ataupun nak tulis atas kertas. Benda ni kita dah buat hari-hari jadi kita jadi satu kebiasaan. Contohnya macam adat orang Melayu masuk rumah mesti cabut slipper, betul tak? Kalau kita kalau orang putih tak cabut kasut benda tengok masuk rumah sana sini So kita ni adatlah satu benda yang satu benda yang orang kata dah kita buat sentiasa sampai dia ni dah jadi habit lah. Biasanya ianya kepunyaan sesuatu bangsa atau sesuatu masyarakat lah. Mana incorrect example? Okay, mana contoh yang tidak betul yang nak menggambarkan adat istiadat? Cuba kamu tengok sini. Yang mana? Okay, ada sesiapa yang boleh jawab? People do street demonstration. Yang ni betul sebab tak ada orang yang tak ada apa orang kata tak ada kena-mengena dengan adat istiadat kalau orang buat demonstrasi. Kalau Melayu bercakap bahasa Melayu, Cina menyambut Chinese, orang Cina menyambut Chinese New Year ataupun orang India memakai sari, ini semua adalah adat. Okay. Okay. Astaghfirullahalazim. Muhammad Yusof, boleh tak Muhammad Yusof diam sekejap? Ni bos mama ni. Okay. When is the judicial decision become law? Masa bila? Masa bila keputusan hakim, kan? Masa bila keputusan hakim menjadi undang-undang? Boleh jawab tak? Bila masa keputusan hakim menjadi undang-undang, guys? When there is no previous cases to be referred. Bukan referred. 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 Apabila tidak ada kes yang terdahulu untuk di-refer lah. Okay. So sometimes ada, dia macam ni, undang-undang ni dia dah buat sebelum kesalahan terjadilah. But sometimes ada kesalahan yang baru terjadi. Contohnya kalau sekarang, kalau dulu orang tak ada WhatsApp atau tak ada komputer zaman-zaman 30 tahun yang lalu. So macam mana kita nak buat undang-undang yang berdasarkan orang kata crime yang cyber law, cyber crime, betul tak? So bila datanglah satu kes, macam-macam kes. Contohnya yang kes yang Madam beritahu dulu adalah kes macam ada seorang budak, budak lelaki, dia bukan dia memperkosa kambing. Maknanya ya Allah, macam bila kes ni dibawa ke mahkamah, hakim pun macam ya Allah, buntu sebab benda ni tak pernah terjadi lagi. So hakim takkanlah dia nak lepaskan sebab tak ada undang-undang lah, benda ni tak pernah dibuat orang ni, takkan nak lepaskan kan. So dia sebagai hakim, dia kena jatuhkan juga hukuman apabila dah bincang dengan semua-semua, dengan juri apa semua. And then bila lepas ni ada kes-kes yang macam tu juga, dia kena refer lah pada kes yang pertama tu. Itu macam tu. So ini menjadikan hakim jugalah sumber ataupun punca kepada bagaimana undang-undang terjadi. Alright. Okay, in Malaysia,
are the sources for Syariah law. Seperti mana kita tahu, Syariah law hanya untuk orang Islam sahaja, Muslim sahaja. Katakan kalau kamu berhalwat dengan gawe kamu ni non-Muslim, hanya kamu yang kenakan tindakan. Gawe kamu tidak dikenakan tindakan. So Syariah law, Syariah court is only for us Muslim. Okay, so in Malaysia, apakah sources of for Syariah law? Mina nak tanya. Adakah judges and legislature? Adakah mosque and imam, masjid dan imam? Quran and Apa dia? Sunnah. Yes, very good. The answer, yes, Quran and Sun. Nah, kalau dekat Arab Saudi, memang totally dia punya undang-undang satu negara memang berasaskan kepada Quran dan Sunnah. Right? Okay, legislature. Legislature juga merupakan salah satu di mana undang-undang, bagaimana sources of law lah. Okay, so legislature in Malaysia we call it as, okay, siapa tahu legislature di Malaysia? Parlimen. Yes, very good. Dan kita ada dua dewan, iaitu House of Senate, kita panggil sebagai, kalau rumah yang di atas yang ada 70 orang ahli tu, Dewan Negara. yes, very good. Dan House of Representative, wakil rakyat, kita panggil Dewan apa? Dewan Rakyat. Okey, Dewan Rakyat je yang perlu melalui pilihan raya. Dewan Negara tak payah. Dewan Rakyat ada 222 kerusi dan kita akan tandingkan 222 dalam kerusi parlimen lah. DUN pula ada dalam 500 lebih. Okey, yang tu akan duduk kat kerusi DUN negeri, Dewan Undangan Negeri. Masing-masing berfungsi untuk membuat undang. Okay. Pasal nak play game ni. Aku madam. Okay. Okay, so okay, what is the difference between general law and constitutional law? Okay, soalan ni agak susah sikit. Bukanlah agak complicated lah. Apa bezanya undang-undang biasa dengan undang-undang dalam perlembagaan? Okay, nanti kita akan belajar chapter 1 pasal perlembagaan. Tahukah kamu perlembagaan adalah undang-undang yang paling tinggi sekali dalam Malaysia? Okay, so ingat tak Suruhanjaya Rate buat perlembagaan? Apa perlembagaan ni? Dia lembaga-lembaga ni. Okay, dia adalah satu undang-undang. Okay, kalau Madam boleh tunjukkan pada kamu perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okay. Okay, kalau tengok kepada images. Okay, mana gambar buku lah, satu buku. Okay, dia lebih kurang macam ni. Okay, setiap daripada kita sebenarnya perlu ada lah undang-undang yang macam ni. Allah, okay, boleh beli kat Shopee RM19.50. Okey, undang-undang ni dia sangat penting. Sebab apa? Sebab dia menceritakan segala-galanya yang perlu kamu tahu sebagai rakyat Malaysia. Tapi kita ni bukanlah cara sangat. Okey. So, undang-undang ni kalau kamu nak banding dengan akta itu, akta ini, perlembagaan ni adalah undang-undang yang sangat-sangat tinggi sehingga kan kalau undang-undang lain dia berbeza daripada perlembagaan, dia tidak dikira tak boleh dipakai. Maknanya kalau dalam perlembagaan kata bahasa Malaysia, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, lepas tu tiba undang lain kata bahasa Melayu bukan bahasa rasmi, tak boleh pakai. Sebab yang ni dia akan menang. Dia macam induk lah, ibu kepada segala undang-undang kat Malaysia. Dalam ni dia ceritalah apa fungsi YDPA, apa fungsi raja, apa fungsi sultan, bagaimana YDPA, bagaimana Perdana Menteri dilantik. So apa-apa pun perlembagaan ni dia akan menang. Okay, faham tak kelas? Alright, so untuk mengubah perlembagaan dia tak sama macam nak ubah undang-undang biasa. Kalau untuk perlembagaan, okay, for example, undang-undang yang pernah diubah dalam perlembagaan adalah undang-undang apa? Undang-undang macam mengundi. Pasal mengundi tu pun something yang ada dalam perlembagaan. Tahu tak undi 18? Kelas? Undi 18, tahu tak? Tahu, Madam. Yes, undi 18 di mana di Malaysia dia mengatakan bahawa rakyat yang berumur 18 tahun
layak untuk mengundi. Okay, so kalau kamu tahu kat Malaysia sebelum ni pada umur 21 tahun baru layak untuk mengundi. Tapi sekarang dah diturunkan kepada 18 dan benda ni, undi 18 ni bukan undang-undang biasa. Ianya adalah undang-undang yang berada dalam perlembagaan. Tetapi undang-undang ni mendapat 2/3 sokongan dari ahli dewan. 2/3 ni berapa pula madam? 2/3 ni maksudnya kalau 222 madam cakap tadi dia kena 148 lebih daripada tu sokong. Maknanya orang yang sokong tu ramai. Kalau undang-undang biasa, okey, dia hanya memerlukan simple majority. Simple majority ni bermaksud lebih daripada separuh. Kalau 222 tu bahagi separuh dalam 112 yang sokong pun tak apa. Tapi untuk undang-undang perlembagaan, sebab dia tak boleh nak diubah sewenang-wenangnya. Sebab benda ni melibatkan negara, kalau dia berubah, mudah-mudah berubah, ianya mungkin boleh membahayakan negara kita. Okey? So sebab benda-benda dalam ni benda-benda yang sangat penting. Jadi dia memerlukan banyak sokongan daripada ahli parlimen untuk apa? Untuk ubah dia. Okey, jadi berjayalah Syed Saddiq dia bawa usul ni dan dia berjaya memperolehi lebih daripada 148 undi daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara pun setuju, barulah boleh berubah. So, itulah bezanya antara undang-undang biasa, general law dan undang-undang perlembagaan. Bila harap kamu faham ya? Alright. Alright. Yang seterusnya, what is the origin of administrative law? Okay, daripada manakah asal usulnya undang-undang pentadbiran ni? Okay, mana soalan dia yang nombor 8 ni? Mana kelas? Okay, mana soalan dia? Jawapan dia? Asal usul undang-undang pentadbiran. Mana? Asal usul undang-undang pentadbiran. Mana dia? Guys? Tak tahu nak jawab ke? Sekejap. Dia baru baca WhatsApp Aris ni. Okay. Okay, ada orang jawab tak ni? Tak ada orang. Okay. Bezanya, okay, kalau kamu kena faham bila buat undang-undang. Pernah tengok tak? Ni? Sekejap main tunjuk kat kamu. YouTube ni tak payahlah. Okay, pernah tengok tak persidangan parlimen? Siapa pernah tengok persidangan parlimen? Pernah. Kan? So, dia bukannya usul, orang sokong, mesti ada berdebat-debat, bergaduh-gaduh, betul tak? Pembangkang akan membangkang, yang mencadang, dia macam ni. Dia mesti ada yang, biasalah nak buat undang-undang, bukan mudah kan? So, sometimes undang-undang tu dia datang dalam keadaan yang tidak detail. Maknanya macam dia disuruh buat assignment lah kan? So, Madam kata, buat soalan ni je. Tapi detail-detail Madam tak beritahu. So, siapa yang akan detailkan introduction Madam jugalah kan. Biasanya tutor lah kan. Okay. Katakan pensyarah daripada Seremban ke, daripada Kedah ke, dia bagi Madam soalan. Dia bagi macam tu. Tapi siapa yang akan detailkan soalan tu? Pensyarah yang mengajar kamulah, tutor kamulah macam Madam ni. Okay. So, macam tu juga dengan undang-undang. Undang-undang yang datang tu dia sangat raw. Jadi, macam saya katakan, dia kata, okay, kita tak bagi rakyat untuk rentas negeri bersidang, setuju kan. Tapi siapa yang nak detailkan sampai bila tak rentas negeri mana, berapa jarak, raya nanti SOP macam mana, itu akan dijaga oleh eksekutif ataupun orang kata penjawat awam lah, ataupun orang kata civil servant. Okay, yang ni macam agak pening jugalah, tapi insyaAllah kamu boleh faham lah ni. Nanti kamu belajar dengan Syed Syafiq, alright? Okay, civil laws adalah, okay, civil laws, okay, soalan mana ni? Civil laws adalah, okay, law yang berkaitan dengan, ni jawapan dia, hak-hak di sisi undang-undang ataupun tanggungjawab seseorang di sisi undang-undang lah. Okay, antara sesama kita manusia ataupun rakyat dalam negara. So kita sebagai rakyat,
kita kena jaga, betul tak? Katakan kita ada jiran kita, ada kawan kita, sesama kita, pergaulan kita kena jagalah. But sometimes ada benda yang orang kata kita tergelecoh. Katakan kita jiran kita tersakitkan hati jiran kita ke, kambing kita masuk dalam rumah jiran kita, waktu makan habis tanaman, jiran kita boleh saman. Tapi bukanlah jenayah sebenarnya, dia orang kata civil law, undang-undang civil. Dia bukan satu benda jenayah, okey, tetapi satu benda yang tiba-tiba benda tu telah menyalahi tanggungjawab kita sebagai individu kepada individu yang lain. Contohnya lagi, apabila kamu macam bila accident kan, mana ada orang nak accident, tapi ada juga undang-undang yang menghukum orang yang accident tu. Sebab apa? Sebab civil law lah, negligence. Okay, kenapa kamu cuai semasa bawa kereta sampai menyebabkan accident ni? Betul tak? Lagi apa lagi? Main bola kriket, kena penonton bola. Orang main kriket tu, nak ke kena penonton sampai tercabut gigi penonton tu? Tak nak, tak sengaja, tapi tak bolehlah buat macam tak apa, tak sengaja, halal je lah. Tak boleh, sebab orang yang kena tu dia sudah pun menderita gigi patah ke apa ke kan. Jadi civil laws lah yang akan jaga benda-benda ni. Kena diarahkan untuk bagi pampasan. Okay, faham tak? Dia beza dengan jenayah macam merompak, menipu. Itu memang kita macam berniat nak buat. Yang ni benda yang kita gagal untuk buat yang terbaik walaupun kita tak sengaja. Ada undang-undang yang macam tu ya. Alright. Okay, soalan yang ni senang je, tak payahlah madam nak kamu jawab Below are the agencies that involved in international law except mana? Agak-agaknya agensi yang terlibat dalam undang-undang antarabangsa kecuali yang mana agak-agak yang rasanya dalam negara je. Barisan Nasional. Yes, Barisan Nasional. Okay, dan yang seterusnya, to what extent do you understand this chapter? Faham ke tak faham? No correct answer lah yang ni. Sejauh mana kamu faham chapter 4 ni? Tak belajar lagi madam. Tiba. Okay, faham ke tak faham? Low ke, high ke, middle? Mana nak dengar daripada kamu semua? Middle. Biasa-biasa je ya. Tak apalah, nanti belajar dengan Sir Syafiq sebab kita dah buat latihan sikit-sikit. Nanti kamu belajar dengan Sir Syafiq. Boleh okay. Yang mana yang paling kamu tak faham dalam soalan ni? Yang mana yang paling kamu tak faham? Kita ada 3, iaitu maksud undang-undang, sources of law and types of law. Kamu rasa yang mana paling kamu tak faham? Yang mana? Tak tahu, madam belajar pun tak lagi. Yalah. Okay. Alright, so madam rasa tak ada apa sangat nak cakap kat sini. Cuma boleh tak kalau tadi kan kita dah bincang pasal assignment. Okay. So boleh tak kalau kamu semua, madam nak tengok sekali lagi draft assignment kamu. Boleh? Kena fikir semula lah, madam bagi sampai minggu hadapan. Boleh? Madam tak tutup lah, madam buka nanti kamu buat lah. Okay, madam akan buat satu ruangan kat I discuss. Cakap pasal assignment kamu. Boleh Boleh tak? Alright, kita masih sejam lagi. Kenapa Asia? Nak tanya yang separation. Apa dia? Separation of power tu nak buat macam mana? Sebab separation of power. Separation of power. Kenapa dengan separation of power? Sebab madam ada soalan yang madam tertinggal madam tak cerita yang lah madam tertinggal lah. Ya Allah, sebab 2 kat bawah ni. Okay, madam cerita semula lah. Aduh lah, teringat pula. Okay, madam. Alright, sorry. Mujur kamu beritahu madam tak perasan sebab dia page kedua. Okay, siapa yang buat soalan yang chapter 5 ni? Malaysia has upheld its constitution to secure the rights of the people. Ada yang buat tak? Ada yang buat tak? Nombor 5 ni, ada yang buat tak? Okey juga ni soalan chapter 5. Bukan soalan nombor 5, chapter 5. Iaitu soalan ni menanyakan tentang perlembagaan lah. So, Meda rasa soalan ni agak tinggi untuk kamu. Jadi, Meda tukar lah. Apakah 4 ciri-ciri perlembagaan yang baik? Yang ni ada dalam
dalam nota madam, dalam modul. Kalau kamu boleh cari, kamu boleh present pun madam dah happy kalau kamu memahami apakah ciri-ciri perlembagaan yang baik. Alright. Okay, yang seterusnya yang Hasiah tanya tadi, discuss separation of power. Nampak tak yang madam tunjuk ni, chapter 6. Okay. So soalan ni macam bagi madam, bincangkan pemisahan kuasa di Malaysia. Soalan ni tak ada masalah. Tapi soalan dia terlalu macam general sangat. Dia menyebabkan budak nak jawab apa nanti kan. Jadi madam pun tukarlah. Bincangkan, Hasiah nampak tak ni? Dia tengah bincangkan soalan ni dengan kawan yang lain. Nampak, madam. Okay, bincangkan merits and demerits of separation of power with example. Okay, bincangkan soalan kebaikan dan keburukan pemisahan kuasa dengan contoh-contohnya. Okay, soalan ni kamu tak belajar lagi. Kamu akan belajar Constitution. Dua minggu lagi kamu akan belajar. Lagipun chapter 4 pun kamu tak belajar lagi. 3 chapter lagi nak sampai ke chapter ni. Okay, so separation of powers ni yang berlaku apabila kerajaan ni diseparatekan. Okay, mu buat undang-undang. Hokmu ni laksanakan undang-undang. Hokmu hakim tengok undang-undang ni dilaksanakan dengan betul ke tidak. Jadi menjadikan 3 badan kerajaan dalam satu negara. Iaitu kita ada parlimen ataupun dalam kurungan legislature. Kita ada eksekutif iaitu Perdana Menteri dan Menteri Kabinet, dan yang ketiga kita ada sistem judiciary, kehakiman iaitu mahkamah dan hakim-hakim peguamnya. Okay. So setiap 3 badan ni, 3 organ ni ataupun 3 cawangan kerajaan ni dia ada tugas yang masing-masing. Tetapi dia ada apa? Dia ada orang kata dia ada tugas masing-masing, tetapi satu tujuan dia iaitu nak menggerakkan negara, menggerakkan badan kerajaan lah. Contohnya kamu boleh bayangkan separation of power ni macam badan kita secara analoginya. Alright, kita ada jantung, kita ada paru-paru, kita ada buah pinggang dan berbagai-bagai organ lagi lah. Okay, jadi kita belajar sains lah pula kan. So paru-paru kerja dia nak untuk pernafasan, respirasi. Buah pinggang untuk perkumuhan. Betul tak? Jantung untuk pernafasan, mengepam darah. So masing-masing ada tugas yang berlainan. Betul tak? Tetapi satu tujuan iaitu nak menghidupkan badan kita ni. Okay, macam tu juga dengan badan-badan kerajaan yang telah pun dipisahkan guna teori separation of power. Kenapa nak separate, madam? Yelah kalau macam kamu kan, nak buat assignment, introduction, content dengan conclusion. Okey, bagilah yang ni si Ahmad buat, yang ni Ani buat, yang ni buat masing-masing buat kerja masing-masing, tapi kena siap juga assignment tu. Macam ni juga separation of powers. Dia bahagikan tugas supaya lebih apa? Lebih teratur kerja tu. Okey, tapi separation of power ni dia tak lari juga daripada kelemahan dia. Ada yang ada banyak baiknya. Okey, nanti kamu akan belajar, dan banyak buruknya. Dan itu yang media nak tahu, apa baiknya sesebuah negara mengamalkan separation of power dan apa buruknya apabila dia mengamalkan separation of power. Sebab ada negara yang tidak mengamalkan separation of power. Contohnya negara autokrasi. Dialah buat undang-undang, dia laksanakan, dialah hakim. Ada negara macam tu, especially negara yang tidak bersifat demokrasi. So soalan madam kat sini adalah madam nak tanya, apa baik dan buruknya jika sesebuah negara itu mengamalkan separation of power? Alright, okay, faham tak? Ada soalan ke? Okay, faham tak grup? Faham, madam. Tapi kamu tak belajar lagi, jadi kamu agak pening lah. Nanti kamu belajar, kamu fahami apa itu separation of power, kamu akan tahu macam mana nak buat. Okay? Alright, so madam tinggalkan sejam ni untuk kamu fikir macam mana nak buat assignment, okay, macam mana nak midterm test, insyaAllah akan berjalan selepas semua kelas habis chapter 4. Alright, so soalan madam akan buat dalam bentuk A, essay. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya tak kelas? Aisyah, ada nak tanya apa-apa tak? Aisyah Fatihah? Aisyah, buat apa tu Aisyah?
Aisyah. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? 2A? Madam, saya nak tanya. Aisyah. Administratif macam mana? Apa dia? Administrative law. Ya Allah. Dengarlah Aisyah, Meda tak clear sangat. Macam mana? Apa ni administratif law ni dia macam mana? Dia macam ni. Okey, undang-undang ni dibuat oleh parlimen. Betul tak? Diluluskan oleh parlimen. Apabila dia bersidang-sidang, dia buat satu undang-undang. But sometimes undang-undang yang ada tu dia tidak berapa detail. Maknanya berapa, bila nak laksanakan, di mana, macam mana. Sebab parlimen ni banyak kerja lain lagi, banyak lagi undang-undang, banyak macam-macam dia nak bincangkan. Jadi dia tidak nak detailkan. So siapa yang akan detailkan? Iaitu department, menteri yang berkaitan. Katakanlah benda pasal balik kampung, Kementerian Dalam Negeri, faham tak? Katakan pasal COVID, Kementerian Kesihatan. So berapa COVID, berapa alkohol, percentage alkohol dalam sanitizer. Takkan benda tu nak bincang juga dalam parlimen. Dia orang banyak sangat undang-undang. So banyak sangat undang-undang yang perlu mereka fikir dan luluskan. Jadi untuk detail undang-undang tu, dia perlu serahkan kepada kementerian yang berkaitan. Katakan pasal pertanian, takkanlah satu parlimen nak fikir benih apa ni. Jadi serahkan kepada pertanian. So dia akan jadi administrative law kerana jabatan ataupun kementerian yang mentadbir benda tu yang akan cara ataupun detailkan undang-undang tu. Faham tak kelas? Faham? Sebab macam ni lah. Macam yang bagi soalan assignment ni RP yang duduk Kedah tu, dia bagi soalan macam ni. Macam mana nak buat, macam mana nak terangkan, takkan dia nak cerita kat kamu yang kat Kelantan ni. Jadi siapa yang terangkan dan detailkan? Madam lah. Jadi kadang-kadang Madam rasa soalan ni macam tak sesuai dengan pelajar aku, tukarlah. Macam tu. Tapi dia tidak bolehlah melawan apa yang orang atasan cakap. Macam parlimen dah luluskan macam tu, dia ikut, tapi dia detailkan bagi rakyat lebih faham. Macam ni lah bagi kamu semua lebih faham. Okay, siapa pula Nolizal ni? Hashim baru nak masuk, dia nak habis kelas dah. Okay. Alright, faham tak kelas what is administrative law? Okay. Okay, Meda harap semua faham lah. Okay, bagus soalan tu. Okay, ada siapa-siapa lagi yang nak tanya? Okay, ada siapa-siapa lagi tak nak tanya? Senyap je kelas ni. Cuba buka kamera semua orang. Selesai dah tak mandinya. Cuba buka kamera. Aris ni lah jenis yang sentiasa bersedia. Hasia, Nolizal Hashim terus left. Okay, lagi. Farah Akilah. Apa gelak gelemat tu Farah? Belai-belai baru bangun sahur ke? Buka kamera. Siti Melor. Naili Husna. Dulu Meda ada student nama Natili Husna. Kamu adik-beradik dia ke? Tak. Okay, lagi cuba buka kamera. Siapa ni? Hani Najmia. Ni Muhammad. Hai. Syaida Nurin, Daniel Azhar. Daniel Zahir. Kamu ke yang buat video UED 102 yang This is me. This is me. So boring. Enggak, Meda ketawa kerah malam-malam buta tengok video tu. La ilaha illallah, mudahnya buat video UED 102. Stamban muka kamu. This is me, I'm boring. This is me, I'm boring. Pacerah. Meda ketawa. Selok. Enggak tak? Alah lah. Okay, Wan Muhammad. Ni siapa ni? Muhammad Azhan ke? Yang ni pula sedih Meda pun komen sedih pula baca. Rezwan, Aisyah Namimi, Dayana. Siapa lagi ni? Rabiatul Adawiyah. Tapi Meda memang tengok satu-satu lah video kamu.
Dan bila ketawa tu bagai nak gila, betul tak? Macam, Aris ni biasalah. Aris ni orang Terengganu Madam. Dia rasa Rabia tu Adawiyah lah yang video yang rasa yang gempak tu kan, yang edit kau main tu kan. Banyak markah korang. Madam bagi daripada 100 tu 120. Okay, markah masing-masing. Lebih lagi. Okay. Dia duduk tengok video komen, duduk ketawa lah. Tapi video yang paling Madam ingat sekali, video Daniel Zahir. Ya. Dia buat gambar ni bunyi bising, muka dia setambun depan tu. Lepas tu dia kata dia fed up, dah habis. Amboi. Okay lah semua. Sampai sini sajalah. Madam assume yang tak on kamera tu sebenarnya tak mandi. Okay, terima kasih Siti Melon sebab memakai baju singa. Ramai ke yang pakai baju singa hari ni? Madam dah tak tersinga dah. Sebab apa? Baju tu ketat dengan Madam ya. Sejemput perut Madam kalau pakai baju tu. Baju tu macam dia tak meri. Okay, jadi Madam macam kena diet lagi supaya Madam boleh ni. Okay semua, nanti Madam buat slot kat YouFuture. Nanti dalam masa seminggu, Madam nak tengok kamu punya draft assignment. Boleh Alright. Okay semua, jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Madam. Okay, selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya, Madam. Okay. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Madam. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin Okay, raya elok-elok, patuhi SOP. Okay, alright. Assalamualaikum. Madam nak tanya. Madam. Nak tanya. Ya Aris ni. Yang 4 disiplin that can be relate with political science tu, jawapan dia yang pasal Geografi, filosofi, yang tu je. History, ekonomi. Sangat direct soalan dia. Tapi saja kita tengok disiplin tu maksudnya area ataupun fields ataupun social sciences. Ada. dia bukan yang ni bukan yang political theory, international relations. Itu scope. Jangan salah. Itu scope Okay, Madam. Alright. Okay lah semua. Ada apa-apa lagi tak? Tak adalah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Okay. Thank you. Sibuk busuk. Thank you, Cakap sama Hari Raya dah. Hari Raya. Dia suka dia. Nama dia Yusuf Mahathir. Bye kata. Hi, Yusuf. Hi Yusuf. Bye. Saya puasa kata. Okay, bye. Thank you, Madam. Okay, thank you. Bye. Mama suka